Bersatu gesa Perdana Menteri gugurkan Menteri UMNO jika mahu kekalkan Zuraida. Tinggalkan bersatu, ini jawapan Rashid Hasnon. Didakwa terima 1.3 juta ringgit dana, kenapa SPRM tak siasat Muhyiddin? Rebut jawatan Zuraida, pemimpin Bersatu nasihat sekutu sendiri. Tun M dakwa cubaan keluarkan negara dari Malaysia satu jenayah. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sepatutnya menggunakan kota menteri daripada UMNO dan bukannya mencuri kota Bersatu jika dia mahu mengekalkan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Zuraida Kamaruddin dalam Kabinet. Demikian kata Ketua Bersatu Bahagian Ampang Muhammad Isa Muhammad Saidi sambil menyifatkan Zuraida seorang yang cuma mahu menjaga jawatannya semata-mata. Zuraida tiada prinsip. Dahulu beliau antara yang kuat mengkritik pimpinan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Najib Razak, tetapi hari ini mereka menjadi sumber nyawa untuk Zuraida. Tidak ada sebab untuk Perdana Menteri mengekalkan Zuraida dengan mencuri kota Bersatu. Jika Perdana Menteri mahu memberi talian hayat kepada Zuraida, beliau perlu menggugurkan salah seorang menteri dari kota UMNO dan bukan mencuri kota Bersatu, kata Isa pada satu kenyataan. Ketua Bersatu bahagian itu seterusnya berkata, dia tidak terkejut apabila Zuraida menyertai Parti Bangsa Malaysia dan dikatakan bakal menjadi presidennya. Isa mendakwa Zuraida sentiasa mahu memegang jawatan tertinggi dalam parti dengan cepat tanpa melalui proses pemilihan walaupun ketika berada dalam Bersatu. Bagaimanapun dia berkata, ahli Parlimen Ampang itu tidak memberi tumpuan untuk membantu parti atau rakyat selepas dilantik menganggotai Majlis Tertinggi Bersatu. Semua tindakan beliau hanya untuk kelompok kecil, kroni-kroni yang bersama dia saja, bukan untuk parti atau rakyat. Oleh itu kami sentiasa teguh bahawa tiada ahli parti yang mengikuti langkah Zuraida, malah tiada satu cawangan pun yang ditutup dalam bahagian Ampang di mana Zuraida pernah berada, kata Isa lagi. Zuraida mengumumkan akan keluar Bersatu untuk menyertai PBM bulan lepas dan akan bertemu dengan Ismail Sabri tidak lama lagi untuk membincangkan kedudukannya dalam Kabinet. Awal hari ini dia juga telah menyatakan harapannya bahawa dia akan dapat mengekalkan jawatan kabinetnya. Ismail Sabri berkata dia akan bertemu dengan Zuraida minggu depan berhubung perkara ini, tetapi menjelaskan sementara itu ahli Parlimen Ampang akan terus menjalankan tugas menterinya. Bersatu mendesak Zuraida digugurkan daripada kabinet dan Presiden parti itu Muhyiddin Yassin berusaha bertemu dengan Ismail Sabri untuk membincangkan penggantinya. Bekas pemimpin PKR yang berpaling tadah Muhammad Rashid Hasnon berkata mustahil untuk dia dan Azmin Ali meninggalkan parti baru mereka Bersatu yang sangat diyakininya sejak hari pertama penyertaannya. Malah kata Muhammad Rashid, tindakan pihak tertentu menyebarkan kabar angin yang dia akan beralih ke Bahtera Baru sekadar propaganda murahan untuk melemahkan parti terbabit. Dia yang menjadi seorang daripada ahli Parlimen PKR yang bertanggungjawab menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan pada Februari 2020 menambah pihak terbabit perlu berhenti melakukan adu domba berkenaan. Mustahil propaganda murahan tersebar. Beberapa hari yang lalu, kononnya saya dan Azmin telah meninggalkan Bersatu. Berhentilah mengadu domba dengan propaganda murahan untuk melemahkan Bersatu, katanya dalam kenyataan. Menurut ahli Parlimen segamat itu lagi, beberapa jam sebelum tersebar berita palsu tersebut, dia hadir bersama dengan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin di Johor. Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih atas respon dan keyakinan Presiden Bersatu berkaitan isu ini, katanya. Cakap-cakap mengenai adanya beberapa bekas pemimpin PKR yang menyertai Bersatu akan memilih parti baru mula kedengaran selepas Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Zuraida Kamaruddin mengumumkan keputusannya meninggalkan parti berkenaan pada 26 Mei lalu. Zuraida merupakan bekas ketua wanita PKR dan naib presiden parti itu ketika berpaling tadah menyertai Bersatu. Azmin pula merupakan bekas timbalan Presiden PKR yang kini menjadi salah seorang Menteri Kanan dalam Kabinet Ismail Sabri Yaakob. Pada 17 Jun lalu, Malaysia Kini pula melaporkan Azmin mengadakan pertemuan selama sejam dengan dua wakil PKR di Hotel Sheraton Petaling Jaya. Sumber-sumber memberitahu pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu 15 Jun. Kata mereka pertemuan berkenaan ada kaitan dengan kesetiaan kumpulan anggota Parlimen yang menyokong Azmin serta isu kelangsungan langkah politiknya. Muhammad Rashid berkata tindakan pihak terbabit menyebarkan kabar angin tersebut menunjukkan mereka ketandusan isu untuk memberikan tekanan kepada Bersatu. Sejak hari pertama bersama Bersatu,
itu, saya cukup yakin dengan masa depan parti, saya akan terus bersama dengan saf kepimpinan Bersatu dalam menyatu padukan rakyat dan membina kekuatan bagi merealisasikan matlamat menjadikan negara ini sebuah negara yang bersih, telus, berintegriti, mempunyai tadbir urus yang baik, memperjuangkan keadilan sosial dan sentiasa prihatin kepada kemaslahatan rakyat untuk mendapat mardatillah, insya-Allah, katanya. Tokoh veteran UMNO Syahrir Samad membangkitkan mengapa SPRM tidak menjalankan siasatan terhadap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang didakwa menerima 1.3 juta ringgit daripada Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB. Syahrir membuat perbandingan dengan tindakan SPRM yang menjalankan siasatan terhadap bekas CEO Kumpulan Astro Malaysia Holding Berhad, Rohana Roshan, selepas namanya disebut bekas pengerusi Goldman Sachs Group Incorporated Asia Tenggara, tim Lisna, ketika perbicaraan terhadapnya di Amerika Syarikat. Kalau kenyataan saksi dalam Mahkamah Amerika Syarikat tentang pemberian wang oleh tim Lisna kepada Rohana menggerakkan SPRM untuk menyiasat Rohana, mengapa pula SPRM tidak bertindak sama pantas atas bahan bukti yang sudah diketahui hasil siasatannya sendiri? Kalau bukan Muhyiddin yang didakwa menjadi sebab tiada siasatan, begitu jugalah bukan Rohana yang menjadi tertuduh dalam Mahkamah Amerika Syarikat. Katanya dalam kenyataan, siasatan terhadap Rohana dibuat setelah Lisna berkata dia memberi Rohana 10 juta American dollar dan wanita itu menggunakan wang itu untuk membeli rumah di London. Ketika perbicaraan kes rasuah terhadap Zahid berhubung projek visa luar negara VLN, bekas pengurus pentadbiran UKSB David Tan Siong San berkata syarikat itu memberi 1.3 juta ringgit kepada Muhyiddin secara tunai antara 4 Jun hingga 23 Ogos 2018. Muhyiddin kemudian menafikan dakwaan itu dan berkata dia sedia disiasat oleh SPRM. Syahrir berkata lagi, SPRM sepatutnya telah tahu tentang dakwaan berkaitan Muhyiddin itu setelah meneliti bahan bukti daripada UKSB. Dengan itu dia mendakwa pihak peguam negara juga tahu akan dakwaan itu sebelum ia ditimbulkan saksi semalam. Terdahulu ahli Majlis Tertinggi UMNO Razlan Rafi'i menggesa Muhyiddin turut didakwa atas tuduhan rasuah. Ketua Penerangan Bersatu Kedah Khairul Anwar Ramli pula menggesa laporan SPRM terhadap pemimpin-pemimpin UMNO yang dinamakan sebagai penerima wang daripada UKSB. Ahli Dewan Rakyat maupun parti politik tidak seharusnya mengungkit-ungkit isu peletakan jawatan Datuk Zuraidah Kamaruddin sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi. Ini kerana jika ada mana-mana individu di antara mereka yang layak, sudah tentu Perdana Menteri akan melantik mereka. Bukankah itu hak Perdana Menteri seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan? Kata Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Segambut Mahathir Mohamad Rais, menurutnya sesetengah negara menteri dilantik bukan dalam kalangan orang politik tetapi golongan profesional yang difikirkan dapat membantu dalam urusan pentadbiran negara. Oleh itu orang politik atau ahli parlimen tidak harus berebut-rebut untuk menjadi menteri tetapi menjalankan tugas sebagai penggubal undang-undang dan mengawasi pentadbiran agar berjalan dengan betul dan demi kepentingan negara. Pertelagahan sama ada sesama sendiri ataupun kumpulan yang bertentangan dalam sebuah gabungan politik atau antara parti-parti politik Melayu dan Islam seboleh-bolehnya dielakkan. Apa yang dapat dilihat sekarang adalah pembabitan orang dalam politik kerana tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapat jawatan, pangkat dan kedudukan, kontrak dan peluang perniagaan, dakwanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata, jalan penyelesaian yang boleh membawa kepada perpaduan bangsa, agama dan negara perlu dicari, bukan mencari helah untuk terjun ke dalam kancah kehancuran. Baginya apa yang dibangkitkan oleh sebahagian orang politik berkenaan isu peletakan jawatan Zuraidah hanya menonjolkan kejanggalan pemikiran yang melihat sesuatu itu dalam penafsiran sempit. Pemimpin parti politik Melayu Islam mesti ikhlas dan bersedia untuk bersatu dan elak perpecahan kerana hanya itu sajalah yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan kekuatan bangsa dan agama, ujarnya. Sebenarnya ada undang-undang yang berkata sesiapa yang cuba withdraw negeri ataupun sisi daripada Malaysia itu adalah satu jenayah. Malaysia merupakan negara yang mempunyai undang-undang sekiranya wujud usaha untuk mengeluarkan mana-mana negeri dari negara ini. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, bagaimanapun undang-undang itu mungkin tidak terpakai terhadap pihak yang kedudukannya jauh lebih tinggi. Sesiapa yang cuba untuk withdraw atau keluarkan negeri dari Malaysia, itu adalah satu jenayah. Tetapi kita ada orang yang duduk lebih tinggi daripada undang-undang. Apabila orang seperti ini berkata demikian, dia amat serius. Tetapi tindakan tidak boleh diambil kerana dia tidak tertakluk kepada undang-undang negara kita, dan inilah masalah yang kita hadapi sebenarnya. Kalau saya sebut tentang nak keluarkan Kedah dari Malaysia, saya akan kena tangkap. Tetapi orang itu bebas dari undang-undang. Jenayah tetap jenayah, katanya ketika sidang media program Aku Melayu di Kuala Lumpur pada Ahad.